Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar lagi satu topik baru iaitu kitaran haid. Murid-murid, standard pembelajaran kita hari ini adalah mengaplikasikan kemahiran mengira kitaran haid, menjana idea kepentingan kitaran haid. Objektif pembelajaran pula: 1. Murid dapat mengira kitaran haid. 2. Murid dapat menyatakan kepentingan mengira kitaran haid. Kriteria kejayaan kita pada hari ini adalah murid dapat mengira kitaran haid, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu kepentingan mengira kitaran haid. Baiklah murid-murid, apa yang dimaksudkan dengan kitaran haid? Murid-murid ingat lagi masa kita belajar tahun 4, seorang perempuan akan mengalami kedatangan haid apabila mencapai akhir balik. Maksud kitaran haid pula, tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang kamu buka buku teks muka surat 76. Tempoh kitaran haid bagi seseorang adalah berbeza-beza. Secara purata, kitaran haid akan berlaku selama 28 hari. Maksudnya, kitaran haid bagi seseorang wanita adalah tidak sama. Ada yang kitarannya 28 hari, adanya 29, 30, 31 dan sebagainya. Sekarang kamu lihat pada gambar tersebut. Untuk pengetahuan kamu, kitaran haid ada 4 fasa. Fasa yang pertama iaitu fasa kedatangan haid, fasa pembaikan, fasa subur dan fasa pra-haid. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu bagaimana nak kira kitaran haid. Cikgu nak kamu buka muka surat 77, kita tengok kalender yang disediakan di situ. Murid-murid lihat contoh di situ. Hari pertama haid Lisa adalah pada 3 Februari. Maka 3 Februari dikira kiraan 1. 4 Februari hari yang kedua, 5 Februari hari yang ketiga. Kemudian kamu kira sehingga 28 kiraan. Kiraan cukup pada 2 Mac. Jadi pada 2 Mac, Lisa akan kedatangan haid semula. Murid-murid, kenapa kita perlu tahu mengira kitaran haid? Ya, kita perlu tahu mengira kitaran haid supaya kita dapat mengesah masalah kesihatan dan dapat merujuk dengan doktor sekiranya kitaran haid kita terlalu cepat atau terlalu lambat dari tempoh biasa. Kita juga perlu berjumpa dengan doktor sekiranya tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari dan haid tidak berlaku. Selain itu, kita juga dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Murid-murid, cikgu harap kamu faham dan tahu bagaimana mengira kitaran haid dan tahu apa kepentingan mengira kitaran haid. Baiklah, sekarang cikgu ingin menguji kamu. Adakah kamu betul-betul faham? Murid-murid, cikgu nak kamu buat latihan ini dalam buku tulis PJPK. Latihan kamu adalah mengira kitaran haid Shirley untuk bulan Mac, April dan Mei. Di situ dia telah nyatakan hari pertama haid Shirley pada 11 Februari. Kamu perlu melukis kalender seperti dalam buku teks muka surat 77 untuk menyelesaikan masalah ini. Itu saja latihan kamu untuk hari ini. Cikgu doakan kamu dapat menyelesaikan masalah ini dengan cemerlang. Terima kasih. Murid yang rajin, cikgu sayang.